perlu dicerahkan sebab notanya tak nampak. Ya. Cerah silau atau tidak ni? Okey, boleh ya. Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua Dewan, hadirin yang mulia, terima kasih kerana kepada anda kerana sama-sama sudi bersidang pada hari ini. Sebentar tadi Yang di-Pertua Dewan telah memesan kepada kita agar berhati-hati ketika menggunakan fakta. Namun kesilapan yang dilakukan oleh pembangkang penuntut pada hari ini cukup saya kecewa. Kerana pertama, jika anda sedar hujah penggunaan mereka pada hari berkenaan dua negara, pertama Zimbabwe dan Venezuela, dan diselitkan kedua-dua negara ini mempunyai ekonomi yang kukuh. Saya tidak akan pindah tepuk dada tanya selera, adakah Zimbabwe berada pada keadaan ekonomi? Dan yang kedua, katanya pada hari ini Zimbabwe dan Venezuela telah mengamalkan pemilik negara industri barang perkawalan. Betul ataupun tidak hujah ini semua penjelasan sebentar tadi. Itu sekadar penjelasan pecisan daripada saya. Ayo meneliti satu persatu persoalan yang berlaku di dalam dewan perdebatan pada hari ini. Persoalan asas kenapa kami mahu berbicara mengenai isu makanan, bukan juga pembinaan. Ada satu rasionalnya pada hari ini. Menurut indeks harga pengguna IHB yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bertarikh 22 bulan 2 2012 menyatakan kenaikan paling mendadak dalam kumpulan utama yang berwajaran tinggi ialah indeks makanan dan minuman, bukannya indeks pembinaan. Sebab itulah kami memilih untuk berbicara mengenai indeks makanan dan juga minuman, bukan isu pembinaan. Namun kami masih menerima konsep pembentangan mereka pada hari ini. Mereka menilai dia kena kenaikan harga inilah yang mempengaruhi akhirnya sektor pembinaan. Kemudian katanya kepada kami, persoalan yang ditimbulkan oleh Datuk Adi pada hari ini katanya, adakah pada ini kita mengalami permasalahan di peringkat bawahan? Ya, kami katakan ya. Kerana kami bukan bercakap kosong, kami mengambil kata-kata yang kami jujur dan hormat. Datuk Ismail Sabri Yaakob telah menyatakan 3 punca asas yang menyebabkan kenaikan harga barang ini berlaku. Pertama, isu sorok barang, dan kedua, jualan di pasaran gelap, dan yang ketiga, pemantauan yang lemah di peringkat bawahan. Sebab itulah kami cadangkan mekanisme untuk menemukan satu suruhanjaya khas yang melibatkan 3 entiti. Pertama kerajaan, yang kedua NGO, dan yang ketiga masyarakat, dan yang terakhir PDRM yang boleh memantau di peringkat bawahan sekaligus terus menyelesaikan permasalahan pada hari ini. Konsep kerajaan pembuka pada hari ini memang benar mengenai isu pembinaan, namun itu bukanlah isu asas yang perlu kita perbincangkan pada hari ini. Sebelum saya terus menganalisis keseluruhan kes pembangkang, silakan Datuk dalam indeks makanan minuman anda ini, makanan saya tak lakukan sebarang kaulah minuman apa yang dikawal. Yang pertama, yang kedua pada hari ini ada tak jawab lagi, Abang pun tak jawab lagi tentang isu makanan anda. Adakah ada penafikan tidak ada mekanisme kawalan? Ya, kami katakan memang ada mekanisme kawalan, tetapi seperti yang dijelaskan oleh Datuk Ismail, telah mengalami permasalahan di peringkat bawahan. Itulah walaupun kita mempunyai mekanisme, tetapi mempunyai permasalahan inilah yang perlu kita atasi punca asas untuk menyelesaikan isu kenaikan harga barang pada hari ini. Baik, terus meneliti hujah seorang ketua pembangkang pada hari ini. Katanya kepentingan dasar keswastaan. Sebab itulah mereka mahu menswastakan segala perkara. Pertama, bukan setiap perkara perlu kita swastakan. Kerana apa? Jika kita swastakan industri makanan pada hari ini, sebab itulah seringkali kita mendengar kenaikan demi kenaikan daripada semasa dan semasa. Kemudian katanya mengambil contoh elektrik yang merancangkan industri negara. Yang benar, elektrik telah merancangkan industri negara, tapi kita terlupa banyak juga orang terbeban kerana kenaikan cas yang dikenakan oleh tarikh penggunaan elektrik yang semakin meningkat pada hari ini. Dan yang kedua, mereka terlupa dia kena menswastakan tenaga nasional berhad inilah yang menyebabkan hasil perolehan mereka meningkat daripada 3.3 mata kepada 14.3 mata. Memang perolehan meningkat, namun isunya cost output kepada pengguna meningkat juga daripada 16.6 mata kepada 19.4 mata. Maknanya semakin kita swastakan semakin meningkat barangan atau kos tanggungan kepada pengguna. Jika kita menswastakan juga seperti masalah pada hari ini, kos barangan kepada pengguna juga akan meningkat. Dan katanya mekanisme timbalan kita pembangkang, berbicara mengenai mekanisme cadangan
padaharan kita isu integriti. Katanya kita perlu gantung lesen, kita perlu sita premis. Saya kira beliau bukan rakyat Malaysia. Kerana apa saya katakan demikian? Sudah lama kita jalankan mekanisme ini, gantung lesen, sita premis dan sebagainya. Telah lama kita jalankan. Maka mekanisme cadangan yang dibentangkan oleh mereka tidak boleh diterima Dewan. Maka terus menganalisis kes memakam penuntut. Pertama pada hari ini bertanya kepada kami, apakah jaminan mekanisme yang kami cadangkan melalui penubuhan Suruhanjaya penyelesaian kawalan barangan ini akan memberi jaminan tidak akan berlaku lagi masalah? Sebenarnya dalam proses kerajaan untuk berangka dasar kita tidak boleh memberi apa-apa jaminan. Kerana apa? Indeks ekonomi ini turun dan naik. Kita bukan sesiapa untuk meletakkan sebarang jaminan apakah yang akan berlaku pada masa hadapan. Namun, kita menilai situasi semasa, permasalahan status quo semasa inilah kita merangka satu dasar untuk kita menyelesaikan permasalahan yang berlaku. Tanya kepada kami, apakah undang-undang sedia ada di rumah? Ya, kami katakan undang-undang sedia ada lama. Sebab itulah kerajaan pada hari ini kita gagal untuk menurunkan keadaan barang. Kenapa? Saya tunjukkan kepada anda mengenai isu pasaran gelap dan juga sorong barang. Dan katanya beliau pada hari ini mencadangkan kepada kita, Datuk Daniel pada hari ini mencadangkan kepada kita supaya kerajaan memberi subsidi yang lebih tinggi. Katanya bebanan kepada pengguna. Sebab itulah kita perlu kerajaan memberi subsidi kepada rakyat. Persoalan asas, kerajaan pada hari ini sudah terbeban berbagai subsidi yang ditanggung. Dalam isu subsidi minyak, kerajaan telah membelanjakan berbilion ringgit kepada rakyat dan kini mereka menuntut kerajaan memberi lagi subsidi. Marilah kita menjadi manusia yang tahu bersyukur. Setakat hari ini kerajaan telah melakukan berbagai mekanisme untuk mengatasi isu bebanan kepada rakyat. Ini mereka menjadi rakyat yang tidak bersyukur. Saya tidak maafkan mereka kerana mereka menuntut sekali lagi untuk suntikan subsidi yang sedia ada. Kerajaan telah pun menanggung subsidi kepada rakyat. Dan yang terakhir katanya mengenai isu di Zimbabwe dan Venezuela, saya kira isu ini tidak boleh diterima Dewan. Kerana apa? Katanya Zimbabwe dan Venezuela adalah dua negara ekonomi yang cukup. Sebenarnya tidak. Zimbabwe merupakan negara yang miskin, ekonominya tidak buruk, dan mata wang negara mereka kurang bernilai. Sebab itulah mata wang mereka boleh dijual dan dijajah di jalanan-jalanan di Zimbabwe. Perlu hanya lihat TV3 untuk maklumat. Dan akhir kala, persoalan asas pada hari ini perlu kita faham mengenai punca. Telah saya jelaskan isu mengenai puncanya adalah tiga. Isu sorok barang, jualan di pasaran gelap, dan pemantauan yang lemah di peringkat bawahan. Sebab itulah pada hari ini kami cadangkan agar sesi Dewan bersama kami, dan percayalah kita perlu memantau di peringkat bawahan. Terimalah cadangan kami pada hari ini. Mekanisme cadangan mengenai penubuhan Suruhanjaya penyelesaian kawalan barangan yang belum pernah kita buat. Saya mohon kerajaan Malaysia pada hari ini meluluskan usul ini agar kita bersama-sama menyelesaikan isu bebanan kepada pengguna dan untuk menyelesaikan tiga perkara, iaitu sorok barang, jualan di pasaran gelap, dan pemantauan yang lemah di peringkat bawah. Untuk terus mencadang sekian.